الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan lagi majlis kita, boleh tak sama-sama kita membaca doa menutup ilmu? Boleh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Akhirnya mudah muslimin dan muslimat, sidang penonton yang saya kasih sekalian, tidak lupa juga kepada anak-anak yang sentiasa ada bersama dengan kita. Hari ini memandangkan kita nak cerita berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Saya teringat satu peristiwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi diberikan hadiah oleh Allah sebab Nabi dalam keadaan sedih. Ini banyak ulama sebut macam ni. Sebab sebelum Nabi Isra dan Mi'raj pada tahun kedua Hijrah, tak silap saya, maafkan saya kalau saya silap, Nabi kehilangan dua orang yang Nabi sayang. Yang pertama, Nabi kehilangan siapa? Nabi kehilangan isteri Nabi, nama Siti. Boleh pandai semua. Lepas Nabi kehilangan Siti Khadijah, hilang dalam arti kata Siti Khadijah wafat. Kemudian lagi seorang pula orang yang Nabi sayang juga pun pi juga. Sebab apa? Ketika mana pakcik Nabi nama Abu Talib ada dengan Nabi, Abu Talib jaga Nabi, siapa pun tak berani buat apa-apa dekat Nabi. Pakcik Nabi yang mana? Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Masa tu Abu Sufyan pun tak masuk Islam lagi. Lagi siapa lagi tu ada? Semua, Khalid Al-Walid pun belum lagi masa tu. Semua orang nak buat jahat dekat Nabi masa tu. Tapi semua tak berani. Sebab Abu Talib ada. Jangan buat pasal Abu Talib garang. Abu Talib yang jaga Nabi. Abu Talib boleh halau siapa saja keluar daripada Mekah. Abu Talib. Semua orang tak berani. Geram dekat Nabi tu. Bila Abu Talib tak
takdir Abu Talib meninggal dunia, maka tak ada dah orang jaga Nabi. Bermula daripada saat tu orang mula cerca Nabi, kata Nabi, jumpa Nabi depan-depan, maki Nabi, buat macam-macam. Nabi sedih lah. Macam kita lah, kalau orang kata kat kita, dah kita tak buat, sedih lah. Orang tuduh kita, "Hai kamu, mencuri." "Dok, saya tak curi." "Dah, dia ni mencuri, jangan kawan dengan dia." Semua orang tak mau kawan dengan dia. Sedih lah. Dia bila Nabi sedih, teringat dekat Siti Khadijah pun sedih, maka Allah hiburkan hati Nabi dengan bawa Nabi berjalan. Bila bawa Nabi berjalan, bukan jalan dekat-dekat, bawa Nabi berjalan jauh, daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Yang tu secara umum. Boleh faham tak dekat situ? Baik, yang ni nak serius sikit ni. Kalau berat, rasa tak faham, bagi tahu tau. Ketika mana Nabi sampai dengan menunggang buruk, Nabi sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi ikatkan kenderaan Nabi dekat satu tempat yang Nabi kata, tempat yang aku ikat itu biasanya Nabi-Nabi sebelum ni pun ikat tempat tu. Okey, full stop. Dengar elok-elok. Ayat tadi saya baca, tuan-tuan, ayatnya dan bunda muslimin dan muslimat, tengoklah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perasan tak ada sesuatu benar dekat situ? Dengar sekali lagi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada perasan tak ada sesuatu benda yang agak kadang-kadang kita tak sebut? Siapa yang mula-mula namakan Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa? Nabi tak dan pilih. Nabi tak dan pilih. Tapi Allah dah sebut dah, minal masjidil haram. Okey, Masjidil Haram tak apa, kita tahu Masjidil Haram. Kenapa nama dia haram? Yes, sebab pertama haram daripada orang-orang yang bukan Islam masuk ke dalamnya. Yang tu okey, yang tu semua orang faham. Ada lagi haram daripada benda-benda yang tak baik jadi kepada tempat tu. Ada yang tu okey. Tapi Masjidil Aqsa Allah sebut sebelum Nabi pergi lagi. Siapa yang bagi nama Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa? Atau Masjidil Aqsa mula daripada zaman Nabi. Ayanda dan pada muslimin dan muslimat, Masjidil Aqsa, ingat elok, Masjidil Aqsa dia mula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam ni. Cuba dengar, saya ulang balik ayat tadi . Ayat yang tadi, yang bahasa Melayu, bukan yang ayat Quran tu, ayat bahasa Melayu. Nabi kata, aku mengikat binatang tunggangan aku, iaitu buruk, di satu tempat yang Nabi-Nabi sebelum ini ikat kenderaan mereka. Nabi tak sebut Nabi mana. Jadi dia mula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Tempat Masjidil Aqsa itu dah dipilih jadi Masjidil Aqsa. Tempat mulia, semayang. Duk. Masjidil Aqsa. Sebab itu kalau kita tengok ramai orang bila cerita pasal Isra Mi'raj, orang cerita tentang apa? Pasal Masjidil Aqsa. Hari ni semua orang kena jaga, kena usaha sungguh-sungguh, kena pertahankan Masjidil Aqsa. Sebab apa? Dia bukan mula daripada zaman orang Yahudi, zaman Nabi Ibrahim, bukan zaman Nabi Musa. Dia mula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan tengok, saya bagi tengok. Sekejap, sebelum tu saya minta maaf. Petang ni dia mungkin agak mengantuk sikit, tapi saya cerita serius, jadi jangan tidur lah. Tak apa lah, jangan tidur lah. Serius sikit. Boleh tak? Boleh tak? Okay, insyaAllah. Tengoklah. Amin. Nabi apa? Nabi Adam dah cerita tadi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim nak bawa diri bersama dengan Siti Hajar, mak Nabi Ismail nama apa?
Dah sebut dah tadi, pandai. Siti Hajar. Dengan Siti Hajar, masa turun, kalau lukis ni boleh saya bangun tak? Boleh saya bangun? Sudah. Ini tanah Semenanjung Arab. Sini Yaman. Sini Sana'a. Sana'a tempat satu. Sana'a tempat Balqis. Ingat Balqis? Okey, Balqis. Sini Mekah. Sini Madinah. Belah-belah sini lah apa nama Palestin, apa sini. Nabi Ibrahim alaihissalam masa mula-mula bawa bersama Siti Hajar datang daripada sini. Situ dah ada dua Nabi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada dekat sini juga, dekat Baitul Maqdis juga, dekat Gaza tu, dekat Palestin. Panggil Balqis datang ke sini. Nabi Musa masa dekat Mesir, Nabi Musa kena, Nabi Musa bawa dia datang ke sini juga. Itu yang jumpa dengan keluarga Nabi apa? Nabi Musa kahwin dengan anak siapa? Nabi A, Nabi Shu. Dia dengan A dia cakap Ayub, Shu dia cakap Syuaib. Dia nak dengar Ustaz cakap yang mana dulu? Ustaz cakap huruf apa dulu? Nabi Syuaib, Nabi A, Ayub. Sini tak kata Nabi Adam. Nabi Syuaib. Dekat sini. Sampai zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mula semua kat sini semua. Nabi pun sampai situ. Jadi perkataan Masjidil Aqsa yang ada dalam Quran tu Allah sebut untuk nak bagi tahu kata nama Masjidil Aqsa tu daripada zaman Nabi Adam lagi dah nama Masjidil Aqsa. Boleh? Okey. Dalam perjalanan Nabi, bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi ikatkan kenderaan Nabi naik binatang nama Buraq. Bila Nabi naik Buraq, Nabi tambah Buraq dekat situ, maka Nabi naik bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Okey, dengar elok-elok sini. Okey. Dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ya atau tidak? Tak tahu. Saya kata ya. Jadi saya tanya saya jawab ya atau? Okey, Nabi Musa bercakap dengan Allah atau tidak? Okey, jawapan daripada saya betul. Bila kata ya, dalam surah Taha, kalau kita buka Quran, surah Taha juzuk 16, dia bawah sekali, ayat tu bawah sekali belah kiri. Allah kata apa? Musa. Ya Musa. Allah panggil. Ya Musa. Ikhla'na alaik. Buka selipar kamu. Musa, buka selipar kamu. Musa, buka selipar kamu. Tanggalkan selipar kamu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kamu ada dalam tempat yang suci. Buka situ. Buka situ. Ya Musa, ikhla'na alaik. Musa, buka selipar. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kamu ada dalam tempat suci. Nabi Musa buka, cakap dengan Allah. Tapi saya tanya, daripada hari ini sampai 20 tahun dulu yang kita belajar, sampai yang sebelum ni tahun lepas, ataupun daripada hari itu, daripada awal bulan, siapa biasa dengar orang datangkan hadis Allah kata, Ya Muhammad,
tanggalkan silibagamu, kamu nak naik ke Arasy. Nabi tak jalan-jalan dengan kaki ayam, sebab Nabi sebut dalam hadis tak boleh kalau tak pakai kasut. Nak tahu kenapa? Kita sambung lepas ini, insya-Allah. Boleh?